السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى meneruskan perbincangan dengan menyatakan kita sampai kepada perengan yang kelima atau poin yang kelima, iaitulah masih lagi membincangkan kesinambungan atau keharmonian awal ayat-ayat surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang sifat orang beriman, munafiqin dan juga kafirin. So, kemudiannya musannif kata wajara al-hadithu an haula'i ila nihayatih فانضم شكل إلى شكله وعطفت الطائفة الثانية على أختها وعطفت الطائفة الثالثة على أختها لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركون تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Demikianlah bila Allah Ta'ala telah ceritakan tentang orang kafir, kenapa mereka tidak menerima hidayah sedangkan Al-Quran ialah petunjuk. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang orang munafiqun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Datang cerita tentang orang munafiqin. Kerana apa? Kata musannif, orang munafiqin ni dari satu sudut mereka adalah sama macam orang kafir. Dan mereka pada batin mereka adalah kafir. Orang munafiqin walaupun mereka dari segi zahirnya adalah mukmin, tapi dari segi batinnya mereka adalah kafir. Mereka orang yang berpura-pura Islam. Ya. Ini kerana mereka bersama-sama menjauhkan diri mereka daripada hidayah. Dan hati mereka sama walaupun lisan mereka berbeza. Orang munafiqin mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mereka berbeza dari segi bahasa. Yang dituturkan orang kafir menafikan dengan lisan mereka, menidakkan agama Islam. Orang munafiqin dengan lisan mereka mengiyakan, tetapi dengan hati menidakkan. Jadi tashabahat qulubuhum, hati mereka sama walaupun berbeza lisan mereka. Kemudian dia kata at-taqabul fil hadith 'an at-tawaif ats-thalathah المؤمنين الكافرين المنافقين. وارجع الآن قليلا إلى نظام الحديث، نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاث، لترى كيف تقابلت أوضاعها أتم التقابل. فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على 3 عناصر مرتبة على هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة، فبيان السبب فيها، فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة. Kemudian musannif kata, di sini terdapat apa yang Allah Ta'ala cerita berkenaan orang mukmin, orang kafir, orang munafiqin. Di awal ayat surah Baqarah ni ada 3 perkara yang Tuhan beritahu kepada kita tentang ketiga-tiga mereka. Apa dia? Iaitulah hakikat
mereka ini apa, kenapa sebab mereka jadi, dan penjelasan tentang apakah kesudahan mereka. Kalau kita lihat hakikat golongan pertama, iaitu orang beriman, annahum qaumun hassalu fadilat at-taqwa biruknaiha al-ilmi wal-amali. Yang pertama, golongan hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitulah kerana mereka berpegang dengan dua rukun takwa. Rukun secara teori, alladhina yu'minuna bil ghaib, dan rukun amali, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sebab itu mereka menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah hakikat ciri-ciri orang bertakwa. Ya, beriman dan beramal saleh. Ya, membenarkan segala khabaran daripada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Itu hakikat takwa, hakikat orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa mereka begitu? Kerana istimsakuhum bil huda wa imdaduhum bit taufiq min rabbihim. Kerana apa? Sebab mereka beriman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan, dengan kitab-kitab Allah Ta'ala yang sebelum dan yang selepas. Jadi itu adalah sebab. Sebab ialah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sebabnya ialah mereka di sini orang takwa, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Sebab mereka ialah sebab mereka jadi orang bertakwa ialah kerana mereka sentiasa berpegang dengan hidayah Allah. Tak kira hidayah tu daripada siapa datang, asalkan dia Rasul, Nabi daripada Allah, mereka percaya dan beriman. Mereka tidak membeza-bezakan Nabi ini daripada golongan kita atau bukan golongan kita. Apa kitab yang dia bawa, asalkan dia benar, bukti dia Rasul. والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك بالآخرة الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. Maka disebabkan itu mereka berada di atas hidayah Tuhan. Mereka berpegang dengan petunjuk Tuhan. Apa saja yang Tuhan bawa daripada bukti, daripada keterangan-keterangan yang nyata, mereka percaya dan membenarkan, maka Tuhan memberi mereka hidayah. Maka sebab itu mereka menjadi orang takwa. So kita sudah ada hakikat takwa, apa dia? Kita sudah ada sebab dan kita ada natijah. Wa ulaika humul muflihun. Dan kesudahannya, mereka lah orang yang berjaya di akhirat. Ya, maka ini adalah 3 perkara yang Tuhan susun bagi menerangkan hakikat orang beriman, sebab kenapa mereka beriman dan kenapa, apakah kesudahan nasib mereka di akhirat. Dan cara yang sama Allah Ta'ala susun menerangkan orang kafir. Yang pertama hakikat, iaitulah mereka mujarraduna min asasi taqwa wa huwa al-iman. وأنهم مصرون على ذلك إصرارا لا ينفع معهم إنذار. وقال كتا والذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Pertama, Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, mereka ini adalah orang yang tidak menerima hidayah tadi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang menutup pintu hati mereka daripada menerima hidayah Allah. Ya. Dan mereka ini begitu tegar, sawaun alaihim a'anzartahum
am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Engkau bagi peringatan, engkau tak bagi peringatan, mereka tetap macam itu. Kerana mereka yang telah kafaru, mereka yang telah ghattu, telah menutup. Jadi ini hakikat kufur. Orang kafir itu mereka yang menutup pintu hati mereka daripada membenarkan hidayah Allah masuk. Mereka berpaling daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datang Rasul nak pekik dekat telinga mereka, mereka tutup. Ya, ini adalah hakikat. Nak cerita apa dia itu orang kafir. Apa sebab jadi begitu? Adamun tifa'ihim bima wahabahumullahu min wasailil ilm. Sebab mereka tidak menggunakan panca indera yang Tuhan bagi. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah patri atas hati mereka untuk tak boleh fikir, pendengaran mereka tak boleh mendengar. Wa ala absarihim ghishawah. Pandangan mereka ditutup. Kenapa jadi begitu? Sudah tentu kerana itu adalah hukuman atas perbuatan mereka yang berpaling lebih awal lagi. Ya. Jadi puncanya ialah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada hati jantung tapi tak berakal, tidak berfikir. Mereka ada telinga tak mendengar, mata tak melihat. Seperti yang Tuhan sebutkan dalam surah Al-An'am. Ya. Dan kesudahan mereka wa aqibatu amrihim, apa dia kesudahan mereka? Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kesudahannya mereka akan mendapat azab yang besar, azab yang dahsyat. Manakala golongan yang ketiga iaitulah munafiqun, yang agak panjang lebar Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka dalam suratul Baqarah ini, iaitulah golongan yang pada mereka ada sifat terdiri daripada dua sifat. Zahirnya nampak macam mereka orang yang muttaqin. Zahirnya mereka nampak orang yang baik, yang bagus. Tetapi batinnya adalah orang yang busuk, yang rosak, yang kufur. Mereka berkata dengan lisan mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ciri-ciri orang munafiqin. Orang munafiqin mengaku dengan lisan kata mereka orang beriman, mengaku orang Islam, tetapi dalam jiwa mereka, dalam hati mereka tidak percaya dan tidak membenarkan. Tujuan apa mereka buat itu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tujuan mereka buat perkara tersebut adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka cuba nak memperdayakan Allah dan orang yang beriman. Mereka cuba nak perdaya, nak tipu, nak scam. Nak scam siapa? Scam Tuhan. Mereka ingat mereka boleh scam Tuhan. La ilaha illallah. Kan? Tuhan kata mereka nak memperdaya, nak scam Allah dan orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma hum yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi yang sebenarnya mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sedar. Dan hukuman perbuatan mereka cuba nak scam Allah dan orang beriman itu, akhirnya scam itu balik kepada mereka. Mereka yang kena scam. Allah bagi kepada mereka hukuman dunia ini seperti orang Islam, tapi di akhirat esok mereka ingat mereka nak boleh dapat ganjaran masuk syurga dengan orang beriman, tengok-tengok lah pakat apa nama berkelebok dalam neraka. Okay. Jadi Allah Ta'ala akan kenakan balik mereka di hari akhirat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Wa amma israruhumul kufra fasababuhu maradu qulubihim. Adapun sebab kenapa mereka sanggup buat benda macam ini. Dia ada dua sebab lah. Satu sebab kenapa mereka jadi orang munafik. Kenapa mereka mengaku dengan lisan orang mukmin tapi dalam hati ialah nak menipu Allah Ta'ala dan Rasul dan orang mukmin. Kenapa mereka sanggup menipu itu? Fi qulubihim marad. Kerana dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada kekufuran. Ya, hati mereka rosak, tak boleh menerima hidayah. Mereka sudah terkelabu, telah terpedaya, telah dibutakan dengan syahwat dan syubhat. Ya? Dan hukuman yang mereka dapat atas perkara tersebut, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu ya'malun. Bima kanu yakdibun. Kesudahannya ialah penyakit itu bertambah berat, Tuhan bagi penyakit itu semakin parah dalam jiwa mereka sehinggalah akhirnya mereka mendapat azab yang pedih disebabkan perbuatan mereka mendustakan kebenaran Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan juga tentang golongan yang pertama, golongan kafir. Bahawa mereka ini kalau kamu bagi peringatan, tak bagi peringatan. Mereka sudah begitu jauh dalam kesesatan. Dah payah nak patah balik. Ya. Walaupun kita dah keluar, mereka hanya dengar suara kita jauh-jauh, mereka dah tak peduli. Mereka dah seronok. Dah terpedaya. Ya. Dah terpedaya dengan kekufuran mereka, kerosakan yang mereka berada dalamnya, mereka menyangka ianya kebaikan. Sehingga kalau kita bagi nasihat pun mereka takkan peduli. Demikian juga orang munafiqin. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakinnahum la ya'lamun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi katakan kepada mereka, jangan buat kerosakan. La tufsidu fil ard. Jangan kamu buat kerosakan di muka bumi, jangan kamu menyamar, kamu menipu, kamu scam agama Allah Subhanahu wa taala, scam orang dengan mendakwa kamu orang beriman, orang menyangka kamu orang beriman, hakikatnya kamu orang kafir. Ini kerosakan di muka bumi setelah mana bumi Madinah ini dipenuhi dengan iman, rakyatnya beriman. Ya. Qalu innama nahnu muslihun. Dia berkata, tak, kamilah orang yang buat kebaikan. Kamilah yang cuba nak mengharmonikan. Nampak tak? Syubhat orang munafiqun ni, dia nak kata apa? Mereka cuba nak mengharmonikan iman dan kufur. Dia berkata memanglah kita ni nak mendamaikan, kita terima Islam secara zahir, tapi kita juga masih mengakui dan mengiktiraf ajaran-ajaran kebatilan yang dipegang oleh nenek moyang. Nah, inilah orang yang cuba nak mencampur adukkan Islam dengan iman. Dia akan jadi golongan zindiq, golongan munafik. Dan bila disuruh beriman seperti mana orang yang beriman dengan penuh, dengan baik, sepenuh jiwa dan raga, mereka kata, adakah kamu nak kami beriman seperti orang bodoh? Mereka anggap orang yang beriman, percaya Nabi Muhammad sepenuh jiwa raga ni, taat 100% ni sebagai orang bodoh. Bagi mereka orang bijak, orang cerdik, pandai. Ya, mereka rasa orang munafikin, mereka rasa mereka orang bijak. Sebab mereka nak menggabungkan antara iman dan kufur. Bagi mereka orang yang beriman 100%, yang menolak, yang tinggal habis semua tradisi nenek moyang yang melanggar ajaran Islam itu, sebagai orang yang tak reti, dia berkata.
tak pandai, tak cerdik dalam cara nak compromise, cara nak menggabungkan. Kami orang pandai. Tapi Tuhan kata, ala innahum humus sufaha. Hakikatnya mereka lah yang bodoh. Kerana dengan buat cara tersebut, apa yang mereka akan dapat di akhirat, mereka akan kekal dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kalam perbicaraannya tentang golongan yang pertama dengan menyatakan bagi mereka hidayah dan kejayaan. Golongan yang kedua dan ketiga dengan sifat walalah dan kerugian. Ya. Jadi ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tiga golongan yang berbeza. Tengok golongan beriman, kafir, munafik. Tetapi dengan ayat yang begitu harmoni dan perpindahan dari satu cerita ke cerita itu tidak ada lompat-lompat yang melopongkan jalan cerita. Dia punya transisi di antara satu kelompok ke kelompok lain begitu lancar dan setiap kandungan ceritaan tentang mereka itu terkandung sama ikut turutan. Hakikat sebab hukuman, hakikat sebab hukuman, hakikat sebab hukuman. Begitu lancar tersusun. Ya. Yang mana tak mungkin benda macam ini manusia yang hebat macam mana tinggi sekalipun sastra dia boleh mendapat susunan yang sempurna macam ini. على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها لتشفي النفس من العجب في أمرهم، فالعهد بالناس أنهم إنما يختلفون في الأمور الغامضة في الحقائق البينة، فاختلاف هؤلاء في شأن القرآن على وضوحه يعد شاذا عن العادات الجارية محتاجا إلى وصف تمثيلي يقربه من المشاهد المحس حتى يطمئن القلب إلى إمكانه. Jadi musannif di sini dia kata bukan ini sahaja sifat yang menjadikan kita menjadi takjub dengan kebodohan, kerugian yang dicapai oleh golongan munafikin dan kafirin ini. Ya. Bahkan yang lebih menakjubkan, manusia ini sebenarnya biasanya mereka berbeza pandangan pada benda-benda yang sulit, benda-benda yang tak jelas. Itu selalu orang berbeza pandangan pada benda-benda tak jelas. Yang peliknya kepada golongan munafikin dan kafirin ini, mereka berbeza pandangan terhadap benda yang jelas. Al-Quran jelas, terang, nyata kebenarannya. Tapi kenapa mereka masih berselisih, masih mempertikaikan kebenarannya? Ini lebih pelik bin ajaib. Inilah kepelikan yang sebenar yang ada pada dua golongan yang menyimpang ini. Iaitulah berkenaan dengan bagaimana mereka tidak menerima Al-Quran, bahkan berselisih, bercanggah pendapat tentang kedudukan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu keterangannya, buktinya nyata, jelas, tidak ada keraguan, dan manusia yang waras, manusia yang normal tidak akan bertelagah pada benda-benda yang jelas. Orang bertelagah, orang berbeza pandangan, berlaku disputation, khilaf dan ikhtilaf pada perkara-perkara yang terperinci, yang mungkin tidak jelas. Tetapi kita bersepakat pada tema-tema besar. Itu mungkin berlaku. Tetapi orang kafir, mereka berpecah belah pada tema yang besar. Pada tajuk besar pun dah berbeza pandangan. Di sinilah beza khilaf tanzil dengan khilaf ta'wil.
Sebab tu kita kata ciri-ciri orang kafir ialah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanzil. Mereka tidak membenarkan pun tema besar bahawa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Adapun orang Islam, orang mukmin yang memang mukmin yang bukan munafik, mereka tidak ada khilaf pada benda ini. Orang Islam tidak khilaf pada tema-tema besar ini. Ya. Walaupun dalam umat Islam berlaku golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang ahli bid'ah yang tidak terkeluar daripada Islam. Kenapa mereka tidak terkeluar daripada Islam? Kerana mereka tidak bercanggah pada tema yang besar. Ya? Percanggahan itu ialah pada perincian. Pada perkara-perkara yang memang pada kita kata kebiasaan tabiat manusia itu akan berlaku khilaf. Ya, kerana dia adalah perkara yang bukan tema yang besar. Agama kafir berbeza pada tema yang besar. Ya, berbeza tentang adakah Isa Tuhan atau bukan Tuhan. Beza pada kitab itu sendiri. Mana yang kita nak iktiraf, kita tak iktiraf. Ahli bid'ah dalam kalangan umat Islam, ahli sunnah, ahli bid'ah, Salafi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, ya, semua mereka beriman dengan Quran yang sama. Tak ada beza. Baca ayat Quran yang sama. Bersepakat di atas usul yang besar. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Ya, kewajipan-kewajipan yang besar. Perbezaan berlaku pada perincian. Ya. Sebab itulah Islam tetap agama yang benar. Walaupun dalam kalangan umatnya kemudian ada golongan-golongan yang menyimpang ini. Kerana khilaf mereka bukan pada tanzil, tapi pada takwil. Pada tafsiran, pada interpretation. Dan orang kafir khilaf mereka ialah pada nas, pada teks yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada kitab itu sendiri. Ya. Dan oleh sebab itu kata musannif, lidzalika daraballahu likilta taifataini mathalan yunasibuh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kedua-dua golongan ini perumpamaan yang bersesuaian. Maka datang cerita pasal perumpamaan. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana mereka ini golongan munafiqin dan orang kafir ini, ya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan ayat ini hakikatnya balik kepada kedua-dua golongan, kafir dan munafiqin. Kerana orang kafir berkongsi dengan orang munafiqin satu sudut, iaitu sudut batin mereka. Dan hakikatnya orang kafir, orang munafiqin adalah orang kafir. Itu pada hakikat mereka. Jadi kalaupun kebanyakan ditafsir kata bermula daripada ayat ke-8 sehinggalah seterusnya, sehinggalah ayat ke-20 menceritakan tentang orang munafiqin, tapi hakikatnya masuk sekali dengan orang kafir kerana ayat ni menceritakan sisi batin orang munafiqin, iaitulah jiwa mereka yang kufur. Dan termasuklah orang kafir. Termasuklah orang kafir yang jelas-jelas mengaku dia kafir, yang tidak mengaku Islam. Ya. Maka Allah Ta'ala buat perumpamaan yang sesuai dengan mereka. Ya. فضرب مثلا للمصرين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في الظلام الليل فقام فيهم رجل استوقد لهم نارا يهتدون بضوئها
فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم أعينهم لهذا الضوء الباهر، بل لأمر ما سلبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند هذه المفاجأة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الأمة على فترة من الرسل، فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك، لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية، فلم يرفعوا له رأسا، بل نكسوا على رؤوسهم ولم يفتحوا له عينا، بل خروا عليه صما وعميانا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Kalau kita tengok, dia kata masalah yang pertama Tuhan bagi ialah pada ayat ke-18, ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini menceritakan sifat orang kafir dan berkongsi sisi ini juga orang munafikin. Iaitulah Allah Ta'ala datangkan kepada mereka hidayah, cahaya ketika mana mereka dalam gelap. Ya. Lepas tu ada orang nyalakan api, nyalakan lampu. Satu kumpulan manusia duduk dalam gelap. Itulah manusia di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW. Kemudian datang seorang lelaki pasangkan cahaya lampu untuk mereka. Itulah Nabi SAW datang bawa api menerang, menyuluh. Ya. Namun demikian ada golongan yang memilih untuk memejamkan mata. Tak mau tengok cahaya. Maka mereka terus kekal dalam gelap. Ya, mereka terus kekal dalam gelap. Ya, mereka tidak melihat cahaya tadi. Bukan kerana cahaya tidak terang. Bahkan mereka boleh merasai keterangan cahaya itu. Tapi mereka yang sengaja. Summun bukmun umyun. Fahum la yarjun. Mereka yang memekakkan telinga, membutakan mata, membisukan mulut. Ya, itu adalah kerana mereka yang enggan melihat kepada penjelasan yang Allah Ta'ala bawa. So itu adalah perumpamaan orang yang kafir. وضرب مثلا للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم السماء بغيث منهمر في ليلة ذات رعود وبروق فأما الغيث فلم يلقوا له بالا ولم ينالوا منه نيلا فلا يشربوا منه قطرة ولا استنبتوا به ثمرة ولا سقوا به زرعا ولا ضرعا. وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم ومناط تفكيرهم ولذلك جعلوا يترصدونها ويدبرون أمورهم على وفقها لابسين لكل حال لبوسها سيرا تارة ووقوفا تارة واختفاء تارة أخرى. ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيثا تحيا به القلوب وتنبت به ثمرات الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة ثم ابتلى فيها المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل لهم الأيام دولا بين السلم والحرب وبين الغلب والنصر فما كان حظ بعض الناس منهم إلا أن لبسوا شعاره على جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول بل أهمتهم أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة فحصروا كل تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغانم يمشون إليها
أو مغارم يتقونها أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظار. وهكذا ساروا في التدين به سيرا متعرجا متقلبا مبنيا على قاعدة الربح والخسر والسلامة الدنيوية. فكانوا إذا رأوا عرضا قريبا وسفرا قاصدا وبرقت لهم بروق الأمل في الغنيمة ساروا مع المؤمنين جنبا إلى جنب. وإذا دارت رحى الحرب وانقضت صواعقها منذرة بالموت والهزيمة أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين إن بيوتنا عورة، أو رجعوا من بعض الطريق قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. حتى إذا كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام الصاعقة، بل اشتبهت عليهم الأمور وتلبد الجو بالغيوم، فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولكن يلزمون شقة الحياد ريثما تنقشع سحابة الشك، شقة الحياد ريثما تنقشع سحابة الشك. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ذلك أبدا دأب المنافقين في كل أمرهم، إن توقعوا ربحا عاجلا التمسوه في أي صف وجدوه، وإن توقعوا أذى كذلك تنكروا للفئة التي ينالهم في سبيلها شيء من المكروه، وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرها هي قبلة الحق لا يخشى فيها لومة لائم، وليس يبالي حين يقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه. Orang munafikin yang ragu-ragu dengan Islam, Tuhan sifatkan mereka seperti orang yang hidup ketika hujan lebat. Hujan yang begitu baik. Hujan yang menjadi sebab suburnya tanah, nyamannya cuaca dan udara. Menjadi sebab untuk ternakan mendapat minuman, manusia juga mendapat minuman. Ya. Hujan yang begitu banyak kebaikan. Tetapi bersama dengan hujan, macam kita tahu, ada kilat, ada guruh, ada ribut petir. Kadang-kadang ada pokok tumbang. Ya. Kadang-kadang jadi blackout. Kita kena duduk dalam rumah. Tak boleh keluar. Tapi kita seronok dengan hujan. Bila hujan turun, kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Bila hujan habis, kita kata, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Hujan banyak manfaat. Ya. Walaupun lepas itu mungkin tanah akan jadi becak. Ya. Dan sebagainya, mungkin ada pekerjaan. Jadi Tuhan sifatkan hujan. Agama yang Nabi Muhammad SAW bawa ini, salah satu lagi perumpamaan yang Tuhan bagi. Ya, yang pertama kita panggil al-mathalun nari, perumpamaan api. Agama itu diibaratkan umpama api yang menyuruh, umpama obor. Ya. Yang mana ada mata-mata yang tak tahan dengan kecerahan cahayanya. Sedangkan kecerahan cahaya itu menyuluh kepada jalan. Ya. Dan sehingga mereka menutup mata. Ya. Dan tidak melihat kebenaran yang datang. Yang kedua, al-mathal al-ma'i, perumpamaan air. Agama itu umpama air. Air apa? Air hujan. Air hujan itu banyak manfaatnya. Orang Pulau Pinang lah ketak tu, air hujan tak turun. Kecut perut dah. Sebab apa? Air empangan dah susut.
Berita kata tadi apa boleh bertahan lagi 40 hari lah. Betapa susahnya kalau hujan tak turun. Hujan adalah keperluan. Pasal kita tak boleh buat air. Orang sains kata air adalah sumber yang tak boleh diperbaharui, dia kata. Maksud tak boleh diperbaharui itu adalah mereka tak boleh buat air dengan sains. Ya. Tapi Tuhan boleh cipta air. Ya. Tuhan boleh hantar air mai dan Tuhan boleh bagi air kering. Sebab itu air ni kita tak minta dekat saintis. Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila Islam kita tak turun hujan kemarau, kita solat istisqa, solat minta hujan kepada Allah Taala. Solat minta hujan. Kita buat empangan punya besar. Hujan turun, tapi Tuhan alih hujan. Tak masuk dalam empangan, tak masuk tempat kita takwa ayam. Allahu Akbar. Jadi kita jangan ingat kita berkuasa. Kita ada benda yang kita boleh kawal alam ni, tidak boleh. Yang kawal alam ini ialah Tuhannya, yang mencipta, yang dialah pemiliknya dan dia jugalah pentadbirnya. Kita manusia bukan pentadbir alam. We are not the masters of the universe. Kita bukannya tuan bagi alam ini. Ini benda yang penting. Ada ingat dulu Profesor Kamal Hassan selalu sebut benda ni. We are not the masters of the universe. Kan? Kita bukannya tuan bagi alam ini. Tuan ni adalah Allah Ta'ala sahaja. Kan? Kita adalah hamba Allah yang menjadi pengganti di muka bumi ini untuk melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duduk di muka bumi ini bersilih ganti. Khalifah. Bersilih ganti. Untuk apa kita bersilih ganti? Khalifah di sini dengan makna yakhlufu ba'duhum ba'dha. Manusia itu dia saling ganti mengganti. Bapaknya mati, anaknya ganti. Anak ini pula jadi bapak, mati ganti pula dengan anak dia. Dan seterusnya. Dengan satu matlamat, satu tujuan apa dia? Untuk mengimarahkan bumi ini dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tidak mengawal kejadian alam. We don't have control to any event in the universe. Ya? Kita juga dikawal oleh Allah SWT. Kita tak kawal umur kita, kita tak kawal jangka hayat kita, kita tak kawal sihat dan sakit kita, usia kita, tarikh lahir kita, tarikh mati kita. Semua yang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kawal kuku kita nak panjang, rambut kita nak panjang. Kita tak boleh kawal. Mata kita mengantuk, kita tak boleh kawal. Kalau tubuh badan kita pun kita tak boleh kawal, kok celah mana kita nak mendakwa kita lah Tuhan yang mengawal kejadian alam? Tak mungkin. Ya. Jadi hujan tadi yang datang, yang Tuhan ibaratkan, ya, Allah Ta'ala ibaratkan agama ini macam ayat hujan. Orang mukmin dia melihat kepada kebaikan hujan tadi. Dia melihat kepada kepentingan yang ada. Dan inilah orang mukmin. Orang mukmin di sebalik apapun kejadian buruk yang Tuhan jadikan, dia mencari sisi baik. Orang munafikin apa dia buat? Yang mereka duk kalut ialah ar-ra'du wal barq. Yang mereka duk takut ialah guruh dengan kilat. Ya? Yang mereka duk sibuk, mereka duk hiraukan ialah guruh dengan kilat. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله يحذر
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Apa yang mereka buat? Yang mereka duk kalut ialah buruh dengan kilat. Apa maksud? Islam ni datang membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa kejayaan dunia dan akhirat. Tetapi bersama dengan itu ada package, ada struggle, ada strife yang kita kena laksanakan. Ada jihad. Kita akan berhadapan dengan orang yang tak suka dengan kita, yang menolak kebenaran, musuh-musuh. Kita mungkin kehilangan pangkat, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan hidup. Dan ini adalah package yang Tuhan bagi bersama dengannya kebenaran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka kami akan biar mereka dengan suka hati senang lenang cakap kami beriman tanpa ada ujian? Ini takkan jadi. Semua benda ada ujian. Benda yang berharga ada ujian, cik oi. Kan? Orang yang bekerja, kita tengok sekarang dia dapat pangkat besar, berjawatan tinggi, bergaji hebat. Ya? Kita hanya pandang dia sekarang. Tapi cubalah semak sejarah hidup dia, perjuangan hidup dia. Nak dapat kedudukan itu bukan yang senang. Ada ujian, ada sengsara, ada air mata yang berderai, ya, hati yang luluh, ya. Itu semua package. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Ya. You nak makan sedap, makanan yang sedap nak makan, ya. You kena struggle cari barang untuk masak. Kalau you masak, kalau you nak makan di kedai, you kena struggle pergi kedai, kena bayar duit. There are price that need to be paid. Ada harga yang mesti dibayar. Ya? Itu sunnatullah. Cara Tuhan dah letakkan alam ni. Maka Islam bawa kebenaran, betul. Bawa kebaikan, betul. Tetapi bersama dengannya ada ujian. Ada pahit manisnya. Ya, dia bukan sentiasa seronok. Ada air mata yang mesti dicucurkan. Ada ketawa yang akan ditukar menjadi tangisan. Ada kesenangan yang akan berubah menjadi kesusahan. Kelapangan yang akan menjadi kesempitan. Ya? So, orang munafikin, dia hanya dikalutkan dengan benda-benda ini. Dia takut dia kena pergi berjihad, takut nak buat hukum Allah Ta'ala, nanti kena dekat adik-beradik kita. Kena kat diri sendiri. Takut. Ya? Ini adalah orang munafikin. Ya? Orang munafik. Kenapa dia jadi munafik? Satu sudut dia percaya, dia nampak. Dia tahu Islam ni betul, tapi dia takut dengan package yang datang. Maka mereka ini apa cerita mereka? Au kasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Hampir sahaja mereka kena ujian Allah Ta'ala itu. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Dan mereka ni pandai mencari peluang. Bila mereka tengok keuntungan itu bersama dengan Islam, mereka berjalan. Walaupun itu adalah kilat. Mereka sanggup pergi perang dengan orang beriman. Ya? Apabila mereka melihat potensi untuk menang terlebih besar dan mereka mungkin akan mendapat ghanimah mata rampasan perang, maka ketika itu mereka sanggup turut. Di antara ciri-ciri orang munafikin,
Mereka hanya ikut hukum Allah bila hukum Allah itu menguntungkan diri mereka. Ini kita dah ambil dalam surah An-Nur dulu. Kita dah belajar, tidak? Ciri-ciri orang munafikin kan? Mereka hanya ikut hukum Allah bila hukum Allah itu ada manfaat kepada mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fih. Bila benda tu menerangkan jalan mereka, mereka sanggup berjalan di bawah panahan kilat. Wa idza adlama alaihim qamu. Tapi kalau benda tu tak menguntungkan mereka, menggelapkan mereka, mereka berhenti, mereka tak join, mereka tak ikut. Inilah perangai, perumpamaan orang munafikin. Dan kalau mereka tak dapat nak buat pilihan, tak dapat buat keputusan, adakah benda ni menguntungkan kita atau merugi kita, mereka ambil sikap berdiam apa? Tidak memihak. Tunggu dan lihat siapa yang nak menang, kita pergi. Kalau orang kafir menguntungkan kita, kita sanggup pergi dekat orang kafir. Kalau orang Islam menguntungkan kita, kita pergi. Inilah sikap yang Tuhan cela. Inilah perangai orang munafikin dalam semua keadaan mereka. Mereka hanya mengambil kira keuntungan yang segera. Mereka cari di mana pihak pun. Ya. Berbeza dengan orang munafikin, orang mukminin yang kiblat mereka adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, ke situlah mereka pergi. Tanpa mereka mengira apakah bayaran yang mereka kena bayar. Asalkan mereka mendapat kesudahannya adalah keselamatan. Kesudahannya adalah keselamatan. Orang yang sakit nak sihat, dia sanggup bayar whatever the price, walaupun perlu menjalani pembedahan dan sebagainya. Kalau doktor kata inilah jalan yang boleh menyelamatkan, menyembuhkan penyakit, dia sanggup. Ya. Tapi orang munafikin dia tak sanggup. Ya, dia tak sanggup walaupun itu adalah membawa dia kepada keselamatan yang abadi. Dia hanya melihat keselamatan yang sementara, yang sekarang. Dia takut jarum, suntikan jarum. Dia takut risau pembedahan. Dia takut kena duduk hospital, apa semua, tak ada pergi kerja, tak boleh buat aktiviti harian yang menyeronokkan dia, tak boleh makan itu ini. Maka dia sanggup memilih untuk bersukaria walaupun kesudahannya nanti adalah buruk yang menanti. Fadah yang akan diterima. Inilah beza orang munafikin dengan orang mukminin. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi orang kafir, orang munafikin. Allahul musta'an. Naktafi bihadzal qadar. Kita bercukupan dengan kadar itu pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.